أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang penuh limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini dapat kita sama-sama menyambung pembacaan kitab Al-Minah Al-Ilahiyah fil Adab Islamiyah yang dikarang oleh Fadilat Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari Al-Naqsyabandi, yang kita menggunakan kitab terjemahan Anugerah-Anugerah Tuhan dalam Adab-Adab Islam. Alhamdulillah, pada petang ini kita masuk pada tajuk dalam kitab ini, adab-adab bertamu ataupun adabud diyafah. Jadi telah kita pernah bicarakan mengenai adab-adab kita berziarah, adab-adab kita menziarahi orang sakit dan juga sebagainya. Dan pada petang ini kita masuk adab bertamu. Maksudnya kita hendak bertamu ke rumah orang. Kita hendak bertamu ke rumah orang. Dan termasuk dalam perbincangan adab ini juga adalah adab menerima tetamu. Jadi di sini petang ini kita akan bicarakan mengenai dua adab. Satunya adab sebagai tetamu, yang satu lagi adalah adab orang yang menerima tetamu. Guru kita Fadilat Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil menyebutkan dalam kitab, bertamu merupakan suatu akhlak mulia yang digalakkan dalam Islam, iaitu ad-diyafah min makarimil akhlaq. Ad-diyafah min makarimil akhlaq, iaitu orang yang bertamu adalah antara akhlak yang mulia. Sebab apa? Sebab tujuan kita bertamu tersebut. Islam menggalakkan kita bertamu. Kerana apa? Kerana bila kita berjumpa dengan orang, kita akan memberi salam. Kita akan memberikan penghormatan. Kita akan menghubungkan hubungan silaturahim. Kita mengeratkan persaudaraan di dalam Islam. Maka semua tujuan bertamu tersebut membawa kepada kebaikan kepada diri orang yang menjadi tetamu dan juga kepada orang yang menerima tetamu tersebut. Jadi kebaikan dengan kebaikan inilah yang akan memberikan kesempurnaan dalam akhlak-akhlak Islam. Kata Fadilat Al-Syekh, ianya sunnah para nabi dan orang-orang yang saleh. Kita bertamu ke rumah orang ini adalah sunnah para nabi dan juga sunnah para orang yang saleh. Para anbiya alaihissalatu wassalam sentiasa bertemu dengan orang. Kerana apa? Tak lain tak bukan untuk menyebarkan dakwah Islam. Tak lain tak bukan untuk nak mengajar manusia kepada kebaikan, nak mengajak manusia kepada kebajikan. Maka semua perkara-perkara tersebut adalah perkara yang besar di sisi para anbiya alaihissalatu wassalam. Maka bila kita nak bertamu, mesti ada tujuan. Jangan kita nak bertamu ke rumah orang tanpa ada tujuan. Apatah lagi kalau tujuan yang tidak baik, itu tidak dipandang oleh Islam. Tapi tujuan yang kita hendak pergi ke rumah orang tersebut dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang mendatangkan faedah dan juga manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang yang menerima kita sebagai tetamu. Ianya merupakan hak Muslim ke atas Muslim yang lain. Kata Fadilat Al-Syekh bahawasanya sebagai seorang Islam kepada seorang Islam yang lain, maka itulah satu hak yang perlu kita tunaikan. Bagaimanalah kita mengenali seseorang tanpa kita pernah menziarahinya, tanpa pernah kita menghubungkan silaturahim dengannya. Cuma perbahasan yang kita bahaskan ini kurang sesuai pada zaman pandemik COVID-19. Yang tu kita tak tepi tajuk tu. Kalau zaman lalu tak boleh nak ziarah, jangan kita ziarah orang, jangan kita bersalaman dengan orang, jangan kita cakap orang dengan jarak yang dekat, paling kurang jarak 1 meter ataupun 1,5 meter.
jangan duduk rapat-rapat dan juga sebagainya. Itu sebab kita berada di zaman pandemik COVID-19. Maka itu kita kena raikan. Adapun perbahasan ataupun tajuk yang kita sebutkan ini adalah sekiranya hilang dan COVID, hilangnya virus, kita kembali hidup dalam keadaan sedia kala tanpa ada virus, maka kita digalakkan untuk berziarah. Kita digalakkan untuk bersalam-salaman. Kita digalakkan untuk berpeluk-pelukkan kasih sayang. Kita digalakkan untuk sentiasa memberi salam dan juga menanyakan khabar kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, dan orang Islam keseluruhannya. Maka zaman kita sekarang ni mungkin tak boleh kita nak praktikkan daripada tajuk yang kita bahaskan pada hari ini. Namun pada hari ini kita berada di zaman yang penuh dengan kemodenan. Hari ini kita boleh bersua muka walaupun tidak mengunjungi ke tempat orang yang kita nak lawati tersebut. Kita boleh buka video, kita boleh Zoom dan juga sebagainya. Kita boleh bertanya khabar secara direct. Kita boleh bertanya sesuatu perkara secara direct dengan talian yang mudah di internet dan juga sebagainya. Maka itu adalah satu hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada umat manusia pada hari ini, walaupun kita berada berjauhan dengan orang tersebut, tapi kita dapat menghubungi mereka seolah-olah kita berada di hadapan mereka dan mereka berada di hadapan kita. Namun tajuk ini kita ceritakan secara penuh. Moga-moga agar-agar tamat COVID-19 nanti kita boleh amalkan dengan sesempurna yang mungkin. Kata guru kita, terdapat padanya ganjaran dan pahala yang banyak kerana ianya mencakupi aspek salam, penghormatan, memberi makan dan juga persaudaraan. Ini dimaksudkan dengan bertamu tadi. Dengan disebabkan bertamu tadi, kita dapat pahala yang banyak. Kita dapat ganjaran yang banyak. Daripada apa? Daripada salam yang kita tuturkan. Assalamualaikum yang kita tuturkan. Jawab salam yang dijawab oleh orang yang kita pergi bertamu tersebut. Kemudian penghormatan kita terhadap tuan rumah. Dan tuan rumah memberi penghormatan kepada kita. Semua itu pahala dari sisi Allah. Tuan rumah memberi makanan kepada kita. Dan kita juga yang bertamu membawa buah tangan daripada tempat kita kepada tuan rumah dan juga sebagainya. Dapat pahala lagi. Dan juga mengeratkan silaturahim serta benda-benda yang baik. Apatah lagi kalau kita hendak bertamu ke rumah orang-orang yang soleh, ke rumah tok-tok guru, ke rumah ustaz-ustaz yang mengajak, ke rumah orang-orang yang soleh, ke rumah orang-orang yang dikatakan sebagai di kalangan para awliya illah salihin yang kita kenal, yang terzahir pada zaman pada hari ini. Maka lebih-lebih lagi lah ianya mendatangkan faedah yang sangat banyak. Hari ini orang suka kita berziarah ulama, kita menziarahi ulama, kita menziarahi orang alim, kita menziarahi guru-guru kita, orang yang banyak berjasa kepada umat Nabi SAW. Untuk apa? Untuk mendapat tempias kebaikan daripada mereka. Tak lain dan tak bukan. Kita dapatkan tempias kebaikan daripada mereka. Jadi, orang yang suka bertamu, orang yang suka menziarahi orang lain ini adalah satu sikap dan juga satu sifat yang sangat sempurna yang mana telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dan juga para anbiya alaihimussalatu. Bahkan orang-orang yang soleh terdahulu sangat suka menziarahi orang lain. Kerana apa? Kerana banyak manfaat dan juga pahala, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk kepada adab-adab bertamu. Yang pertama, kata guru kita, memilih waktu yang sesuai. Nak bertamu, nak menjadi tetamu, kita pilih waktu yang sesuai. Dan ada yang ulama mengatakan, ala yaltamisu waqta at-ta'ami. Jangan kita pi waktu makan. Kita pilih waktu yang sesuai ni, waktu yang orang istirahat, ataupun waktu yang orang tidak sibuk dengan kendiri. Maksudnya waktu makan orang, waktu orang tidur, jangan kita sibukkan jangan kita pergi waktu ketika tersebut. Kita pergi waktu-waktu yang kita sendiri pun tahu. Kalau ramai rumah kita, waktu bila yang kita lapang? Waktu lepas zuhur, lepas makan,
pukul 3 macam ni, pukul 4 sebelum asar ataupun lepas asar, waktu yang agak tenang, yang tidak ada kesibukan sangat, maka ketika tersebut kalau ada tetamu mai, kita akan rasa seronok. Jadi kita pilih waktu yang sesuai untuk bertamu. Itu yang pertama. Jadi dalam bab memilih waktu ini, zaman kita pada hari ini, alhamdulillah, teknologi yang sangat canggih. Sebaiknya kita buat temu janji. Itu yang terbaik. Kita telefon dulu orang yang kita nak bertamu. Kita telefon dulu ataupun kita mesej dulu. Kita hantar email dulu dan sebagainya. Nak beritahu kita akan hadir pada waktu sekian-sekian, boleh tak? Ataupun kami insya-Allah akan tiba dalam waktu sekian-sekian di rumah, boleh tak? Kalau orang yang nak menyambut kita tersebut, dia berasa lapang dan dia boleh, dia akan katakan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Waktu ketika tersebut barulah kita pergi pada waktu yang tepat. Jadi pilih waktu yang sesuai ini adalah satu benda yang sangat penting. Sebab tu para ulama letakkan adab itu di atas sekali. Nak bertamu di rumah orang, pilih waktu yang sesuai. Jangan pi pada waktu yang tidak sesuai. Kalau kita pi pada waktu yang tidak sesuai, boleh jadi dia tidak menerima kita sebagai tetamu. Kita bagi salam sampai 3 kali, dia tak jawab. Kemudian ataupun dia jawab tapi dia tak mau buka pintu, sembang dekat tingkap saja, ataupun dia yang keluar sembang di luar rumah saja. Sebab apa? Mungkin keadaan rumah yang tidak sesuai untuk bawa tetamu masuk. Ataupun kita pergi sampai ke tengah malam, tidak sesuai waktu, anak-anak dia tidur dan juga sebagainya. Boleh jadi tak sesuai untuk nak buat bisnes ataupun nak bersembang, sehingga kan boleh mengganggu ahli keluarga tersebut. Maka waktu itu tidak sesuai, maka ianya tidak elok untuk kita bertamu. Jadi pilihlah waktu yang sesuai, waktu yang memberikan kebaikan kepada kita dan juga memberikan kebaikan kepada orang yang nak menyambut kita sebagai tetamu. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, mulai dengan salam. Yang ni telah kita perbahaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahawasanya kalau bertemu dengan orang Islam, tentulah kita dahului dengan salam. Tentulah kita dahului dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana ucapan itu adalah sunnah besar bagi Nabi SAW. Bertemu saja di antara dua manusia, maka ucaplah salam. Maka salam itu adalah tanda kita memberikan kesejahteraan kepada orang yang kita jumpa, dan kita mendoakan kesejahteraan kepada orang yang kita jumpa. Dan menjawab salam semula itu juga adalah mendoakan kembali kesejahteraan kepada orang yang telah mendoakan kesejahteraan kepada kita. Maka ianya adalah satu perkara yang sangat sempurna, sangat baik. Maka kita mulai dengan salam. Kemudian adab yang ketiga, menghidangkan makanan dengan kadar kemampuan sekiranya engkau tuan rumah, dan tidak mengembalikan, yakni menolaknya sekiranya engkau tetamu. Jadi kalau kita tu tuan rumah, maka kita hidangkan makanan yang elok, yang baik. Mengikut kemampuan kita. Taklah semestinya bila ada tetamu ni kita nak kena persiap sungguh-sungguh, sampai kita pun bergolak gadai dan sebagainya. Tidak sampai ke tahap tersebut. Kerana apa? Melihat kepada kemampuan kita. Tapi kalaulah kita sangat-sangat mengagungkan ataupun memuliakan tetamu tersebut, kita tak mau nak kecewakan tetamu. Kita mesti nak beri kepuasan kepada tetamu yang datang ke rumah kita. Kalaulah kita menjadi tetamu, kita datang ke rumah orang, tentulah kita akan rasa seronok apabila orang itu melayani kita dengan sebaik-baik layanan. Makanannya yang baik, kemudian dia beri pula tempat rehat yang baik. Kita datang daripada jauh, dipermudahkan urusan kita dengan adanya tandas dan sebagainya untuk kita persiapkan diri, segarkan badan dan sebagainya. Kita akan rasa amat selesa. Maka kalaulah orang datang ke rumah kita pun, kita kalau boleh semampu yang mungkin kita lakukan sedemikian rupa. Tetamu tidak menjadi elok sekiranya menolak makanan daripada orang yang menyambutnya. Jadi kalaulah kita diberikan makanan, maka kita terima makanan itu.
Kalau kita tak boleh nak makan banyak kerana kita kurang gemar, maka kita makanlah sedikit kerana untuk mengambil hati tuan rumah. Jangan sampai kita menolak makanan tersebut, mengatakan kita tak makan makanan ni dan juga menjadi masalah kepada kita. Kecuali memang kalau kita makan makanan tersebut menjadi mudarat kepada kita, itu adalah pengecualian. Tapi sekiranya hanya kerana kegemaran kita yang kita tidak gemar, tapi kita makan sedikit sahaja untuk mengambil hati tuan rumah, kemudian kita jangan memperlekehkan apa-apa. Maka itu sahaja yang kemampuan tuan rumah untuk menjamu kita, maka kita jamah jamuan tersebut dengan kadar yang kita mampu. Kalau kita dapat makan dengan selesai untuk habiskan, kita selesaikan. Kemudian adab yang keempat, mendoakan selepas makan. Iaitu kita mendoakan tetamu, mendoakan kepada tuan rumah yang berikan makanan kepada kita, seperti mana Nabi SAW mendoakan kepada orang yang memberikan makanan kepada Nabi SAW dengan doanya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nabi SAW berdoa kepada orang yang memberi makanan kepada Nabi SAW dengan doa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doa daripada Nabi SAW. Dan juga ada doa yang diriwayatkan dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Doanya, aftara indakumus saimun wa akala ta'amakum abrar wa salat alaikumul malaikatul akhyar. Doa yang didoakan oleh Nabi SAW, yang bermaksud orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumahmu, orang-orang yang baik telah memakan hidanganmu, dan para malaikat pun berselawat ke atasmu. Maksudnya para malaikat mendoakan keampunan bagi orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dan juga dikiaskan bila masa pun kita memberikan makanan kepada orang lain, juga didoakan oleh para malaikat yang mendoakan kesejahteraan kepada orang yang beri makan kepada orang lain, dan juga orang yang memberi makan kepada orang yang memerlukan, maka didoakan oleh para malaikat mendapat kesejahteraan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai tuan rumah kena bersedia. Sebab tu alhamdulillah kita diberikan nikmat rezeki yang sangat banyak pada zaman kita pada hari ini. Sediakan makanan yang biskut-biskut kering, dan juga makanan yang boleh menjamu orang, kek-kek dan juga sebagainya. Yang mana kita sentiasa ada di rumah kita, yang sesuai untuk dijamu kepada orang bila orang datang bertamu di rumah kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita nak mendapat pahala it'amut ta'am, iaitu memberikan makanan kepada orang lain, apatah lagi kalaulah orang tersebut memang memerlukan makanan tersebut. Dia datang daripada jauh, kita tengok dia dalam keletihan, maka kita berikan makanan kepada dia, maka dia sangat bersyukur dengan hidangan yang kita hidangkan kepadanya, maka kita mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertamu, orang yang datang bertamu ke rumah orang, adab yang seterusnya tidak berpindah tempat duduk di rumah kecuali dengan izin tuan rumah. Maksudnya bila kita diundang oleh tuan rumah masuk ke dalam rumah, kemudian tuan rumah kata silakan duduk, dengan dia mengisyaratkan duduk di sini. Biasanya kita akan duduk di ruang tamu. Kita masuk dalam rumah orang, kemudian tuan rumah kata silakan duduk. Biasanya kita diberikan tempat duduk itu di ruang tamu. Maka kita sebagai tetamu janganlah kita pi pula ke tempat-tempat yang lain. Kita pi duduk dekat tepi bilik, kita pi jalan sendiri. Kalau nak buat sesuatu perkara di dalam rumah tuan rumah, kena minta izin. Nak pi tandas kena minta izin, nak pi ke dapur kena minta izin. Tapi tengok keadaan yang sesuai, bukan sewenang-wenangnya. Walaupun bahasa orang tua-tua kita dulu dengan bahasa yang mudah, bahasa yang lembut, nak bagi duduk dalam keadaan selesa. Walaupun ni rumah aku, tapi kita hang buatlah macam rumah hang. Buatlah macam rumah hang sendiri. Dia suruh kita buat rumah dia macam rumah kita. Itu adalah ayat namakan sebagai mujamalah.
Ayat mujamalah ni ayat hanya nak percantikkan bahasa. Nak bagi kita tu tak kekok duduk di rumah dia. Apa-apa pun buatlah. Tapi buatlah yang disebutkan itu maksudnya adalah minta izin dulu nak buat apa pun. Minta izin dulu. Nak pi tandas minta izin. Nak pi ke dapur minta izin. Dan juga sebagainya. Dan sebaiknya kita tidak langsung melihat sekeliling rumah orang yang kita ziarah tersebut. Tumpukan kepada tujuan kita ziarah. Itu adalah yang terbaik. Ada yang seterusnya, duduk di tempat yang ditunjukkan oleh tuan rumah. Maksudnya tuan rumah suruh duduk di situ, maka kita duduk di situ. Jangan kita ubah tempat tersebut. Tidak memerhati aurat-aurat dan perkara-perkara yang dilarang tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah ni kadang-kadang dia ada benda-benda yang sensitif. Dia kata, jangan duk pergi bilik tu. Jangan duk main benda tu. Kadang-kadang dia, kalau kita bawa anak, anak kita main satu benda, dia larang dengan bahasa, tak boleh main tu. Sebagai contoh, dia bagi satu larangan. Larangan itu adalah perkara yang kita kena alert. Kita sebagai tetamu, kita kena faham. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh tuan rumah, maka jangan kita buat. Sebab apa? Bila kita buat akan mendatangkan perkara yang tidak elok tidak senang hati kepada tuan rumah. Sedangkan tujuan kita datang itu adalah untuk mengembirakan tuan rumah, untuk membawa kebaikan kepada tuan rumah. Maka dengan perbuatan kita yang tidak elok itu, melakukan perkara yang tidak dibenarkan oleh tuan rumah, maka menyebabkan tuan rumah terasa hati, dan tuan rumah rasa kehadiran kita itu adalah kehadiran yang tidak menyenangkan hatinya. Maka lari daripada tujuan asal kita untuk bertamu. Kemudian, apabila kita berada dalam rumah tuan rumah tersebut, maka perlulah kita sebagai tetamu tawaduk. Kita ini merendah diri. Jangan bila kita tengok sesuatu benda, terus kita kata, hang ada cawan ni murah ni. Cawan rumahku mahal lagi. Jangan kita memperlekehkan apa sahaja yang dihidangkan kepada rumah dari sudut makanan, ataupun apa yang kita nampak di dalam rumahnya. Apa saja pemilikan yang dimiliki oleh tuan rumah, janganlah kita memperlekehkan ataupun memperendahkan. Maka itu semua perkara yang boleh menyakitkan hati tuan rumah, kita kena jaga sebagai tetamu. Maka kalau kita jaga perkara tersebut, barulah kita ini disebutkan sebagai duyufur rahman, iaitu tetamu-tetamu Allah. Tetamu-tetamu Allah ini tidak pernah akan memberikan perkara yang tidak baik kepada orang lain, dan juga sebenarnya datangnya tetamu-tetamu Allah ini mendatangkan perkara yang baik kepada orang lain, iaitu nafi'an li ghairi, iaitu menjadi sebagai orang yang bermanfaat kepada orang lain. Bukan dia mai itu dia buat kecoh, dia mai itu dia buat perkara-perkara yang tidak baik. Maka itu jauh daripada tujuan sebenar kita bertamu di rumah orang. Kemudian selain daripada itu, kita tidak dibenarkan. Janganlah kita sebagai tetamu itu banyak melihat kepada tempat keluarnya makanan. Contoh, makanan mai daripada dapur, kita duk tengok, duk intip dan juga sebagainya. Mata itu kena jaga. Bila kita masuk ke dalam rumah orang, seolah-olah kita orang yang buta terhadap perkara-perkara yang ada dalam rumah tersebut. Tak perlu kita nak menghuraikan satu persatu. Bukanlah sebagai tetamu adat yang baik sekiranya kita memanjangkan mata kita melihat perkara-perkara yang ada dalam rumah, kemudian kita memandang sinis pula kepada perkara-perkara tersebut. Kecuali kita berada dalam rumah, kemudian dalam rumah itu berlaku kemungkaran. Berlaku kemungkaran. Maka boleh kita menegur, tapi bil lutfi. Kata ulama, boleh kita menegur, tapi dengan bil lutfi, dengan kelembutan. Kita lihat ada kemungkaran, maka kita tegur dengan kelembutan. Kalau tuan rumah tak boleh nak terima akan teguran kita, maka kita telah berlepas daripada melihat perkara yang mungkar tanpa kita mencegahnya.
Jadi kalau kita tengok perkara yang mungkar, maka kita kena bagi tahu kepada tuan rumah, hak ni tak elok ni. Kan? Saya rasa hak ni dengan bahasa yang sesuai dengan hubungan kita dengan tuan rumah tersebut, maka kita tahu kita nak guna bahasa apa. Kalau dia adik-beradik kita, kita tahu nak guna bahasa adik-beradik. Kalau dia adalah orang yang senior daripada kita, kita tahu bahasa yang nak guna bahasa senior. Kalau orang yang bawah umur daripada kita, orang yang lebih muda daripada kita, kita tahu guna bahasa yang sesuai untuk kita nak menegur suatu perkara yang kiranya terlihat di mata kita ketika mana kita bertamu di rumah tersebut. Kemudian ketika tetamu keluar, ini sunat kepada tuan rumah, iaitu mengiring tetamu sehingga ke pintu rumah. Hadis Nabi SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang bermaksud, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya, iaitu tidak membezakan antara tetamu yang kaya dan yang miskin, antara yang jauh dengan yang dekat, kerana semuanya di sisimu merupakan tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang datang bertamu di rumah kita, kita anggap bahawa ini adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena layan dia dengan baik. Sebab dia sebutkan tetamu ini mendatangkan rahmat kepada kita. Sebab apa? Sebab apa mendatangkan rahmat? Kerana kita mengeluarkan banyak kebaikan. Maka Allah SWT akan kembalikan kepada kita dengan banyak lagi kebaikan demi kebaikan kepada kita. Jadi orang yang menyambut tetamu tuan rumah, maka kita iring dia sampai ke pintu rumah kita, ataupun iring sampai ke luar rumah. Sampai ke luar rumah, sampai dia naik kereta, tunggu dia sampai dia dah pusing kereta, kemudian sampai dia dah berpaling daripada kita, sampai kita angkat tangan kepada dia. Waktu ketika sebut barulah kita masuk ke dalam rumah kita balik. Jangan sampai orang yang bertamu itu dia minta dia nak balik, kemudian tak apalah, boleh balik, sila. Kita tak pi iring dia sampai pintu, tak pi iring dia sampai keluar, tak iring dia langsung, dia akan rasa sakit hati pula ketika tersebut. Jadi orang yang bertamu di rumah orang, dia kena faham bahawasanya jangan bertamu terlampau lama, dengan tempoh yang panjang. Sama juga dengan adab ziarah. Tak boleh kita nak ziarah orang, tambahan lagi kalau orang tu sakit, maka kadar yang secukupnya. Kadar yang sampai maksud kita bertamu. Kita nak tahu khabar dia, kita nak ziarah dia, kita nak tahu, kita nak mempereratkan hubungan silaturahim. Kita nak tanya ke suatu perkara yang terbuku dalam hati kita dan sebagainya. Tambah-tambah kalau kita ziarah para alim ulama, yang mana mereka ini ramai tetamu yang datang kepada mereka, maka memerlukan masa yang pendek. Kita duduk dengan mereka, kenapa akan ada lagi tetamu yang lain, silih berganti tetamu yang datang. Maka bila kita duduk lama tersebut, mendatangkan keresahan kepada hati tok guru. Mereka ni lama sungguh, saya main lagi pula orang lain. Sebagai contoh. Maka kita jaga sungguh perkara tersebut, supaya apa? Supaya orang yang kita bertamu tersebut, kita menjaga hati tuan rumah. Kita nak main keseronokan kepada tuan rumah. Jangan sampai kita nak balik, kita bawa perkara yang tidak menyenangkan kepada tuan rumah. Kemudian kita lihat pula adab-adab orang yang menerima tetamu, iaitu adab-adab tuan rumah. Tadi adalah adab orang yang bertamu. Kemudian kita nak bicarakan pula adab orang yang menerima tetamu, iaitu kita sebagai tuan rumah. Apakah adab-adab sebagai tuan rumah apabila menerima orang sebagai tetamu? Yang pertama adalah ta'jilut ta'am, iaitu mempercepatkan bawa makanan. Ini penting ni. Kadang-kadang orang dah sampai rumah kita sampai setengah jam. Sembanglah kamu ni daripada mana? Naik kereta apa? Lalu kok mana? Dan juga sebagainya. Sembang sampai ayam apa pun kita tak hidang. Kata guru kita, paling-paling kurang adalah segelas minuman. Paling kurang kita hidangkan kepada tamu kita. Paling-paling kurang. Sebab apa? Ada kewajipan kepada tuan rumah
untuk memberikan hidangan kepada orang yang bertamu di rumah dia. Jadi itu paling kurang, tapi paling eloknya dengan ada makanannya, dengan ada buah-buahannya, dengan ada manisannya, maka itu dah sebaik-baik hidangan. Kita pun kalau kita pergi ke rumah orang, kalau tuan rumah jamu kita dengan pelbagai jamuan, hidangan, kita akan rasa seronok. Sebab apa? Seolah-olah meraihkan kehadiran kita. Jadi sama-sama kena memberikan keseronokan. Orang yang datang bertamu kena memberikan keseronokan kepada tuan rumah, dan tuan rumah juga bertanggungjawab untuk memberikan keseronokan ataupun kegembiraan kepada orang yang bertamu di rumahnya. Jadi ta'jilut ta'am iaitu mempercepatkan bawa makanan. Orang sampai ramai terus minuman. Kalau dalam keadaan yang panas terik, maka kita tengok dia pun berpeluh, kita ramai yang sejuk. Jangan kita ramai yang panas. Nampak sangat kita tu tak faham keadaan orang yang memerlukan. Kalau dia main dalam keadaan sejuk, hujan lebat, sampai rumah kita hidangkan minuman yang panas. Maka ini adalah bacaan-bacaan daripada tuan-tuan rumah, yang apabila ada tetamu yang nak masuk ke rumah dia, maka kita kena faham bagaimana kita nak berikan layanan yang terbaik kepada tetamu yang hadir. Qala Hatim al-Asami, Hatim al-Asami berkata, al-ujlatu minasyaitan illa khamsah fa innaha sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Hatim al-Asami, seorang ulama sufi. Seorang ulama sufi yang bernama Al-Imam Hatim al-Asami, dia kata al-ujlatu minasyaitan, iaitu duk cepat-cepat ni, tergesa-gesa ni, kalut-kalut ni adalah daripada syaitan. Sebab tu setengah-setengah ucapan daripada ulama, al-ujlatu minasyaitan, jangan duk kalut sangat. Kalut ni daripada syaitan. Syaitan suka kita kalut. Ambil ayat semayang kalut, sembayang kalut, semua kita nak buat cepat-cepat. Tandanya apa? Tanda je adalah daripada syaitan. Syaitan nak suruh kita buat cepat-cepat. Sebab apa? Sebab untuk kita akan lakukan kesilapan, supaya kita ini tidak ada perasaan dan juga hati untuk menghadirkan kekhusyukan, terutamanya kita dalam beribadat. Syaitan suruh kita cepat-cepat. Sebab apa? Sebab nak bagi kita hilang khusyuk dalam ibadat kita. Zikir pun cepat-cepat. Maka perkara tersebut akan mendatangkan keburukan ataupun kurang faedahnya, kerana kita terlampau cepat dan juga terlampau kalut untuk mempersiapkan ibadat kita tersebut. Maka Imam Hatim al-Asami sebut al-ujlatu minasyaitan. Cepat-cepat, kalut-kalut ini, bersegera ini adalah daripada syaitan. Illa khamsah, kecuali 5 perkara. 5 perkara yang kena cepat-cepat. Kerana sesungguhnya 5 perkara ini sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana 5 perkara ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah 5 perkara yang kita kena cepat-cepat sebut? Yang pertama, it'amud dhaif, iaitu memberi makan kepada tetamu. Memberi makan kepada tetamu adalah perkara yang perlu kita kena buat cepat. Jangan sampai tetamu dah letih menyembang dengan kita, dah letih dalam perjalanan, kemudian kita pula tak bagi ayak, tak bagi makan, tak bagi buah-buahan, tak bagi manisan. Sampailah kali dia kata, rasa nak kena minta diri dululah. Lah kali tak hidangkan sebarang hidangan pun kepada tetamu sampai dia balik begitu saja. Maka dia balik dalam keadaan perasaan yang tidak seronok, dan dia merasakan pasal pula sampai tak hidang pun langsung. Seolah-olah kita itu tidak menyukai kehadirannya, ataupun kita nak memberikan tunjuk perasaan kita yang bahawasanya kita tak suka dekat dia yang main menamu di rumah kita, maka kita tak hidangkan apa-apa pun makanan. Maka dimimbangi perkara tersebut berlaku kepada kita. Maka apabila tetamu datang sampai ke rumah kita, adalah perkara yang pertama yang kita kena cepat-cepat adalah it'amud dhaif, iaitu memberikan makanan kepada, minuman dan juga makanan kepada tetamu. Apa lagi perkara yang kena cepat? Yang kedua adalah tajhizu al-mayyit, iaitu
menyempurnakan jenazah ataupun menyempurnakan, mempersegerakan pengurusan jenazah. Memandikan, mengafankan, menyembahyangkan dan juga mengebumikan dengan kadar yang paling cepat. Jangan tunggu terlampau lama memberi siksaan kepada mayat, kepada jenazah tersebut. Maka sebaik-baiknya disegerakan pengebumian terhadap jenazah yang meninggal dunia. Kemudian perkara yang kena segerakan tazwijul bikr, iaitu mengahwini ataupun memberi kahwin akan anak dara. Anak dara kita dia dah sampai dah usia dah 18 tahun, 20 tahun, 22 tahun, 24 tahun, maka kalau ada orang yang nak masuk meminang, maka kita terima. Kerana apa? Mempersegerakan anak dara kahwin ini memberikan banyak kebaikan kepada anak dara itu sendiri dan juga kebaikan kepada ibu bapaknya. Kerana apa? Selagi mana anak dara tersebut tidak berkahwin, maka tanggungjawab kepada ibu dan bapa untuk menjaganya. Sampailah dia berkahwin, maka tanggungjawab itu dipindahkan kepada suaminya yang akan membimbing dan juga akan menjaga amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang keempat yang kena cepat-cepat adalah qada'ud dain, iaitu membayar hutang. Kalau kita ada hutang, maka cepat-cepatlah kita bayar. Jangan tangguh. Kita hutang kawan ni RM2, lepas tu kita dapat sumber pendapatan RM3, RM2 tu bayar dulu. Yang RM1 tu barulah kita gunakan untuk keperluan kita. Utamakan orang yang kita hutang, supaya apa? Hutang itu disegerakan bayarnya, memberikan kebaikan kepada orang yang kita hutang. Dia pun tak terbeban dengan kita hutang dia. Allah, aku pun tak ada duit sebab apa tu? Duit aku habis orang hutang. Mereka pun tak bayar-bayar sampai bertahun dah tak bayar, sampai tebal dah muka minta. Yang orang hutang buat tak tahu saja. Tu kita bimbang. Kenapa? Hutang ini adalah perkara yang akan dibawa sampai ke akhirat. Hutang di dunia akan dibawa sampai ke akhirat, kecuali orang itu menghalalkan hutang kita. Jadi kita kena ingat perkara tersebut. Kalau kita ada hutang, maka kita segerakan bayar kalau boleh. Bahkan kita kena susun sungguh supaya kita akhiri hayat kita, menghembuskan nafas yang terakhir kita ini tanpa kita ada sebarang hutang dengan manusia. Kemudian dan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada hutang. Ibadat-ibadat yang wajib yang perlu kita tunaikan, kita lansaikan semuanya di atas muka bumi Allah Taala ini. Bahkan kita memperbanyakkan lagi amalan-amalan sunat. Kemudian perkara yang kelima yang kita kena cepat-cepat adalah at-taubah minaz zambi, iaitu bertaubat daripada dosa. Ini 5 perkara yang kita kena cepat-cepat. Walaupun al-ujlatu minasyaitan, cepat-cepat dan juga kalau bersegera ini daripada syaitan, tapi 5 perkara ini daripada sunnah Nabi SAW yang kita kena segerakan. Antaranya adalah memberi makan kepada tetamu. Kemudian adab yang kedua, orang yang menerima tetamu ataupun tuan rumah adalah sekiranya dia tidak mampu memberikan makanan kepada tetamu, maka dia i'tizar, meminta memohon maaf. Minta maaf banyak tak dapat sediakan makanan apa ni di rumah, tak ada apa. Dapat bagi air masak saja, bagi air mineral saja, bagi air minum saja. Tetamu pun kata tak apa, kami mai bukannya nak makan apa, kami nak jumpa Pak Ngah je. Sebagai contoh, maksudnya kita i'tizar, kita minta pohon maaf daripada tetamu kerana kita tak mampu untuk sediakan makanan kepada tuan rumah. Ya, ada ketika kita pergi ke rumah orang yang memang di rumah yang tidak ada makanan. Sebagai contoh, kita pergi kepada rumah orang yang susah. Kita duduk bersila rumah dia, duduk atas lantai, tak ada kapet pun, tak ada tikar getah pun, duduk atas simen saja. Rumah dia, makan dia pun kadang-kadang ada makanan, kadang-kadang tak ada makanan. Tiba-tiba kita hadir, dia tak mampu untuk memberikan makanan kepada kita sebagai tetamu, maka dia sebagai tuan rumah memohon maaf. Ini adabnya. Kita pun kalau sampai satu tahap tak ada makanan dalam rumah kita,
minta maaf lah no. Kan. Kecuali kan kita ada kemampuan untuk kita nak memberi makan tapi minta tangguh Ustaz. Duduk lama sikit no, nak pergi beli makanan Ustaz. Dah tertempah dah, nak pergi ambil ya. Sebagai contoh. Itu tidak ada masalah. Kemudian adab tuan rumah juga tidak menanyakan kepada tetamu makan tak lagi. Makan tak lagi. Kan. Seolah-olah nak pengakuan daripada tetamu tak makan lagi baru kita nak bagi makan. Tak boleh. Itu seolah-olah kita hanya kita nak bagi makan kepada orang yang tak makan. Sedangkan kalau orang yang dah makan pun, kalau dihidangkan makanan yang dia belum makan ataupun dia boleh makan lagi, dia akan makan. Maka adab tuan rumah jangan tanya makan ke tak lagi. Itu adalah satu perkara yang tidak sesuai dan tidak bersesuaian sungguh dengan adab kita sebagai tuan rumah menerima tetamu-tetamu yang datang ke rumah kita. Kemudian adab yang seterusnya kepada tuan rumah, tidak mengangkat makanan sebelum tetamu habis makan. Jangan angkat makanan lagi selagi mana tetamu tak habis makan. Bagi contoh, dia tengah makan ataupun dia dah makan habis nasi tapi dia tak habis lagi makan buah. Dia makan buah belakang sebagai contoh lah. Dia dah makan buah. Kita dah angkat dah. Satu. Tak boleh. Itu seolah-olah kita nak suruh dia makan cepat-cepat ni, nak angkat dah ni. Makan lambat sangat ni. Maka dia akan mengguruskan perasaan tetamu. Jadi Islam ajak sampai teratur sekali. Iaitu jaga sungguh hati tetamu dan tetamu jaga sungguh hati tuan rumah. Kemudian adab tuan rumah juga adalah tidak jangan kita kenyang dulu daripada tetamu. Maksudnya kita jangan berhenti dulu. Duk makan sekali, kemudian jangan kita berhenti dulu. Makan. Awak tuan rumah tak makan, kami tak apa. Jadi seolah-olah macam dia akan rasa, tak cukup makanan kan sampai tuan rumah tak makan. Belilah kenduri. Kenduri tu lain cerita lah. Dengan ramai orang. Lepas tu, barulah tetamu mai. Tetamu kata, makan sekali. Alhamdulillah makan dah. Makan, sila. Tambah. Itu tajuk lain. Tapi kalau orang yang mai secara persendirian ke rumah kita, bukan kita buat kenduri besar, kita duduk makan sekali. Kita bagi dia makan sampai dia kenyang. Kalau dia basuh tangan, barulah kita basuh tangan. Baru dia tak malu untuk makan hidangan yang kita hidangkan kepadanya. Kemudian adab yang seterusnya, adab yang terakhir, jangan kita tidur sebelum tetamu tidur. Jangan kita tidur sebelum tetamu tidur. Ni kalaulah tetamu itu bermalam di rumah kita. Sebab tu kalaulah kita ini ada lebihan kewangan, kita buat rumah kita itu dan ada bilik khusus untuk tetamu, ada bilik khusus, ada tandas khusus. Kalau kita tengok rumah orang tua-tua dahulu, dia ada bilik tetamu, dia ada tandas tetamu. Di ruang tamu tersebut, dia akan di hujung sana tu, dia ada khusus untuk orang yang datang bertamu di rumah dia. Bahkan kita tengok syekh-syekh Arab kita di tanah Arab sana, rumah mereka di hadapan sekali ada tandas. Masuk ruang tamu ada tandas, kemudian ada bilik. Sebab apa? Kalaulah tetamu memerlukan tandas, kemudian memerlukan bilik, maka dah ada siap dah di ruang tamu tersebut. Maka tak perlu nak masuk sampai ke dalam rumah, ke bilik-bilik ahli keluarga dalam rumah. Maka itu adalah perkara yang boleh dipraktikkan di dalam masyarakat kita. Kalau kita nak buat rumah, pastikan ada bilik tetamu. Ada bilik tetamu, ada tandas tetamu. Tandanya apa? Tanda kita ni orang yang sentiasa terbuka untuk tetamu-tetamu yang hadir ke rumah kita, dan kita akan bagi layanan yang baik kepada mereka. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk kepada adab-adab bersedekah. Ini perkara yang penting. Kita rajin bersedekah, tapi kita tak tahu bagaimana adab nak bersedekah. Kita rajin memberikan sumbangan, tapi macam mana? Siapakah golongan yang sepatutnya kita berikan sumbangan? Siapakah golongan yang sepatutnya kita berikan sedekah? Siapakah golongan yang terlebih dahulu yang seharusnya kita memberikan infak dan sedekah tersebut? Maka kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Moga-moga diberikan kebaikan, panjang umur kepada kita semua, dapat kita menyambung lagi perbahasan daripada kitab ini
Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengkhatamkan kitab ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna min ahli al-khair, Allahumma ja'alna min ahli al-'ilm wal 'amal, Allahumma ja'alna min at-tawfiq wal hidayah, Allahumma ja'alna min jannatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya akramal akramin ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dan lemah daripada kebodohan dan kejahilan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.